Halo, apa khabar semua? Nama saya Lee Kuih Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah bincang tentang bab 2, permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, untuk bab ini kita mempunyai 5 subtopik. Untuk pembelajaran kita bagi video ini, kita akan fokus tentang dasar kerajaan. Okey, berkenaan dengan dasar kerajaan, video yang lepas, Miss pun sudah terangkan berkenaan dengan dasar harga maksimum serta minimum. Jadi untuk pembelajaran kita pada video ini, kita akan fokus cukai dan subsidi yang dikenakan serta diberikan kepada firma, dan sekarang kita akan fokus tentang cukai yang dikenakan terhadap firma. Okey, cukai. Jadi untuk cukai ini ada beberapa bahagian yang kita akan kaji. Yang pertama adalah berkenaan dengan raja, diikuti dengan rumus, dan akhirnya adalah lakaran raja yang berdasarkan rumus. Jadi sekarang kita akan fokus tentang raja. Jadi sekarang kita akan sediakan raja keseimbangan pasaran. Okey, paksi Y kita labelkan P kurungan RM. Okey, jangan lupa asalan. Dan paksi S ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, so tadi Miss kata sediakan raja keseimbangan pasaran kan? Jadi kita ada kilo permintaan, T0, kilo penawaran, S0, titik keseimbangan I0, harga keseimbangan P0, dan juga kuantiti keseimbangan Q0. Okey, sekarang kita cuba tengok. Apabila cukai dikenakan. Okey, tadi saya kata cukai ini kita adalah fokus terhadap firma kan? Firma ini bermaksud pengeluar lah. Jadi dia akan memberi kesan terhadap penawaran SS. Bermaksud dekat sini, kilo yang beralih itu adalah kilo penawaran sahaja yang beralih. Okey, jadi apabila cukai dikenakan, dia akan menyebabkan penawaran terhadap sesuatu barang akan berkurang. Okey, yang ini kita pun sudah belajar lah masa kita bincang penentu penawaran. Kan ada dasar kerajaan kan? Cukai subsidi. Inilah sekarang yang kita bincang. So, cukai yang dikenakan menyebabkan penawaran berkurang. Okey, dengan demikian, kilo penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi kita pun buat kilo SS yang beralih ke kiri, mencurun ke atas dari kiri ke kanan. So, labelkan S1. Ini anak panah dia. Okey, jadi kita pun carilah keseimbangan yang baru. Okey, so I pun tunjuk I1. Harga keseimbangan baharu P1. Dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Okey, jadi dekat sini kita dapati bahawa cukai telah menyebabkan penawaran berkurang dan seterusnya kilo penawaran beralih ke sebelah kiri. Okey, sekarang kita nak fokus tentang bahagian yang lagi spesifik. Okey, so bermaksud dekat sini saya nak pelajar fokus kilo yang asal punya. So I akan tebalkan semula kilo yang asal ni D0 yang asal kan dengan S0. Okey. Okey, so nanti pelajar hanya fokus yang kilo yang berwarna biru sahaja. Okey, Miss tulis kat sini ya. Okey, first step kita akan tebalkan ataupun guna pen yang berwarna lain. Okey, kita akan tebalkan kilo ataupun lakar semula kilo yang asal. Okey, so kilo yang asal ini S0 dengan D0 lah. Okey, so ingat S0 dan D0. Itu step yang pertama. Okey, step yang kedua kita akan fokus kuantiti yang baru. Mana satu kuantiti yang baru? Yang ini kan. Okey, kita bulatkan. Okey, bulatkan kuantiti yang baru. Okey, nanti kita hanya fokus kilo yang berwarna biru sahaja. Okey, so mula kuantiti yang baru kita terus bagi dia naik. Naik, sentuh kilo yang berwarna biru. Kilo apa ni? Penawaran. So, kalau kilo penawaran bermaksud ini berkenaan dengan pengeluaran. Okey, tetapi sebelum itu, cuba tengok sebab dekat sini dia tak ada dotted line kan. Okey, Miss cuba panjangkan dotted line itu. Okey, dan pelajar boleh labelkan dia sebagai P2. Okey, sekarang kita sambung.
Tadi Miss Wah pesan dan bagi tahu bahawa ini sentuh kilok penawarannya. Jadi bermaksud bahagian ini yang berada di bawah ini, dia adalah berkenaan dengan pengeluar. Sebab kilok penawaran. Jadi sekarang yang seterusnya, kita bagi dia nak lagi. Fokus kilok yang berwarna biru. Kilok apa ni yang berwarna biru punya? Ya, kilok permintaan. Permintaan itu berkenaan dengan siapa? Pengguna kan? Jadi bermaksud yang atas ini dia adalah berkenaan dengan pengguna. So, Miss pun tu disiap-siap dulu. Jadi sekarang pelajar boleh nampak. Tengok sini ya. From this point to this point ya. Yang ini. Ini sebenarnya kita kata ini adalah cukai yang dikenakan. Kalau kita nak tanya berapa cukai yang dikenakan dekat sini kan, inilah cukainya. So pelajar pun tahu bahawa cukai ini adalah diberi oleh kerajaannya. So ini adalah hasil kerajaan lah. Yang boleh diwakili oleh P1, P2, lepas tu E1. Ini adalah hasil kerajaan. So Miss catat dulu. Hasil kerajaan. Boleh diwakili oleh kawasan P1, P2, E1. Ini hasil kerajaan. Hasil itu hasil cukai lah. Tetapi walaupun kita kata cukai ini diberi kepada kerajaan, ada sebahagian cukai itu ditanggung oleh pengguna dan sebahagian ditanggung oleh pengeluar. So macam mana kita nak tentukan bahagian itu? So tadi sini ada I kosong. Kita panjangkan. Tarik balik nampak? Maksudnya ada separuh adalah ditanggung oleh pengguna dan separuh lagi ditanggung oleh pengeluar. Kita cuba tengok bahagian sini. Pelajar nampak? Tadi kan Miss kata pengguna. Sebab tadi kan kita sentuh kilok T dekat sini kan. So bermaksud kawasan yang berada di atas ini, ini adalah beban cukai yang ditanggung oleh pengguna. Kalau saya nak tahu kawasan dia, mungkin pelajar boleh label kanan sini titik B. Beban cukai. Bagi pengguna. Boleh ditunjukkan oleh kawasan P1, P0, B1. P1, P0, B1. Inilah kawasan beban cukai pengguna. Bagi beban cukai pengeluar pula, bahagian ini. Kan tadi sini bawah kita sentuh kilok S kan? Sentuh S dekat sini. So ini adalah pengeluar punya. Jadi inilah kawasan dia. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Jadi Miss pun tunjuklah. Sekali lagi ya. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. So Miss pun tulis beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Boleh ditunjukkan oleh kawasan P2 sini, P0, B, A. P2, P0, B, A. Cuma biasakan sini, ini pengeluar kena bayar punya cukai tanpa dengan pengguna kena bayar punya cukai. Akhirnya yang ini adalah sama dengan hasil kerajaan yang keseluruhan ini. So itu adalah bahagian yang pelajar kena kawal lah untuk subtopik ini. Bukan lagi hanya tengok kilok S yang beralih. Pelajar kena tahu lah beban cukai ditanggungkan oleh pengguna dengan pengeluar. Boleh diwakili oleh kawasan apa. Ikuti dengan rumus. Jadi ini merupakan keseimbangan lah yang Miss telah hitung dan pengiraan untuk keseimbangan pasaran ini adalah sama seperti video yang lepas. Jadi ini adalah fungsi permintaan yang diberikan, ini adalah fungsi penawaran yang telah diberikan. Jadi nak dapatkan harga keseimbangan, kita guna QD sama dengan QS. Selesaikan harga keseimbangan RM1 dan gantikan kemudian titik keseimbangan sebanyak 10 unit. Sekarang isu kita dekat sini adalah cukai yang dikenakan. Dan seperti yang telah dimaklumkan, cukai ini adalah dikenakan terhadap pengeluar. So bermaksud dia akan mempengaruhi
fungsi penawaran sahaja. Okey, so maksudnya ada perubahan dekat sini. Okey, ingat dikenakan terhadap pengeluar. Okey, jadi sekarang saya nak belajar cuba fikirkan apabila kita katakan kerajaan kenakan cukai. Okey, so cukai dikenakan. Cuba fikir, kalau saya tengok dari segi harga barang itu akan jadi macam mana? Cukai dikenakan. Ya, kalau cukai dikenakan, harga dia mestilah meningkat kan? Jadi kuantiti dia akan menurun. Okey, so ingat yang ini penting nanti kita akan kait balik dengan konsep yang kita telah tunjuk dekat sini. Okey, so sekarang kita cuba tengok QD kita masih sama. Sekarang kita nak dapatkan fungsi penawaran yang baru ini. Kita nak cari QS1. Okey, so salin balik yang ini 6 tambah 4. Okey, buat kurungan P. Okey, kemudian sekarang saya nak belajar fikirkan cukai per unit RM1 sahaja. Okey, jadi tadi saya sudah kata kalau kita tengok dari aspek harga, dia akan naik. Kalau tengok dari aspek kuantiti, dia akan turun. Jadi sekarang tengok yang ini. Kita tengok dari aspek kuantiti kan. So kalau kuantiti bermaksud dia turun. Kalau turun, maksudnya sini saya akan tunjuk tanda negatif. Okey, sekali lagi saya ulang. Okey, apabila saya kata kenakan cukai, harga dia meningkat, kuantiti dia turun. Sekarang kita tengok dari aspek kuantiti. Disebabkan dia turun, jadi kat sini dia adalah tanda negatif. So ingatlah ini adalah penting ya. Okey, cukai per unit berapa? 1. So kita pun buat kurungan lah 1. Okey, kita sambung. Okay. Lepas itu QS1 sama dengan 6 tambah 4P. Positif, negatif, 4. Okey, so 6 tolak 4 sama dengan 2. 2 tambah 4P. So itu adalah fungsi penawaran yang baru. Okey, sekarang kita sambung. Kita nak cari keseimbangan pasaran yang baru kan. Jadi kita guna QD kosong sama dengan QS1. Okey. Okay, cuba tentukan 14 tolak 4P sama dengan QS baru 2 tambah 4P. Okey, jadi kita pun selesaikan 14 tolak 2 sama dengan 4P tambah 4P. Ini pindah ke belakang. So, sini jadi 12, sini 8P. 8P sama dengan 12, P sama dengan 12 bahagi 8. Jadi sekarang harga keseimbangan yang baharu sama dengan, kita akan dapat RM1.50. Okey, lepas itu kita cuba gantikan. Gantikan. P sama dengan RM1.50 ke dalam. Mana-mana je lah fungsi QD ke QS baru pun boleh. Okey, so kalau katakan Miss ganti ke dalam fungsi QD sama dengan 14 tolak 4P. P RM1.50. Okey, so selesaikan 14 tolak yang ini akan jadi 6. So lastly kita akan dapat 8 unit. Okey, jadi sekarang kesimpulannya pelajar boleh nampak. Okey. Tadi saya kata selepas cukai dikenakan harga dia naik kan. So tengok harga dia yang asal RM1. Sekarang harga yang baru RM1.50. Okey. Dari segi kuantiti pula, kuantiti dia turun. Yang asal punya 10 unit. Sekarang 8 unit. So menunjukkan dia sudah menurun. Okey, jadi menepati syarat dia lah. Okey, so itu adalah pengiraan bagi cukai. Okey, yang penting pelajar kena tahu terbitkan fungsi penawaran yang baru ini. Okey. Dan yang akhirnya sekarang kita akan tengok tentang lakaran raja yang berdasarkan rumus. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan raja keseimbangan pasaran, kita akan sediakan paksi Y dan juga paksi X. Okey, untuk paksi Y ini kita labelkan P kurungan RM. Ini asalan. Paksi X ini Q kurungan unit. Okey, disebabkan sekarang saya nak sediakan raja berdasarkan rumus, jadi kilok permintaan serta kilok penawaran saya akan sentuh pada paksi. Okey, kita cuba tengok. QD sama dengan 14 tolak 4P. Okey, so pelajar boleh gantikan lah.
Okay, katakanlah QD sama dengan $14.4p. So, gantikan kalau Q sama dengan kosong. Okay, kita akan dapati bahawa kosong sama dengan $14.4p. Okay, 4p sama dengan 14. Dan P kita akan dapat RM3.50. So, agak-agaklah RM3.50 itu kat sini P. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Sekarang pelajar cuba gantikan. Kalau P sama dengan kosong. Kalau sini kosong, terus kita dapat Q sama dengan 14. So, Q 14. Inilah dia. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, labelkan kelok T0, T0. Okey, lepas itu jangan lupa tandakan sini berapa? RM3.50. Okey, yang ini pula 14. Okey, seterusnya dengan cara yang sama kita dapatkan fungsi QS ini. Okey, so pelajar pun gantilah. Okey, kalau gantikan P sama dengan kosong, Q kita terus sama dengan 6. So 6, okey, agak-agak kat sini lah 6. Kalau katakan Q kosong, P kita akan dapat negatif kan? Bahagian negatif itu kita abaikan je, tak perlu tunjuk pun. Okey, jadi kelok penawaran kita mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Bahagian negatif ini jangan tunjuk. Kita terus mula kat sini. Okey, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So, labelkan S0, S0. Okey, tentukan titik keseimbangan kat sini, I0. Harga keseimbangan, okey, sudah kata harga keseimbangan 1 kan? Masukkan 1. Okey, kemudian kuantiti keseimbangan, okey, sudah dapat 10. Masukkan 10 je. Okey, seterusnya, kita dapati bahawa fungsi penawaran kita kan berubah kan yang ini kan? So, pelajar cuba gantikan. Kalau P0 Q berapa? Ya, Q jadi 2 kan? Q jadi 2. Sini Q. 2. Okey, kat sinilah. Okey, kalau gantikan, kita kata, kalau gantikan, okey, Q sama dengan kosong, P kita juga bernilai negatif. Abaikan bahagian negatif itu, okey. So, kita gunakan kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, labelkan S1. Jangan lupa tunjuk anak panah. Yang ini dapat P0, gantikan kosong, sini Q2 kan? Tulislah 2 kat sini. Okey, jadi sekarang saya nak bagi tahu pelajar. Okey, pelajar sudah tahu bahawa kalau cukai dikenakan, penawaran dia turun kan? So, kalau penawaran turun, kelok penawaran kita beralih ke kiri. So, Miss telah buktikan dia. Okey, lagi pun pelajar cuba tengok fungsi. Tengok fungsi penawaran tu. Tadi QS sama dengan 6 tambah 4P kan? Sekarang, QS1 sama dengan 2 tambah 4P. Kecurunan dia adalah sama punya. Itulah sebab dia selari. Jadi, yang asal punya 6, sekarang sudah jadi 2. So, bermaksud dia akanlah berkurang lah. Itulah maksud kita nak tengok. Okey. Dan sekarang kita akan teruskan. Kita nak tentukan keseimbangan yang baru. Okey. So, ini I1. Sekarang, kita akan cuba dapatkan harga keseimbangan yang baru, iaitu RM1.50. Dan kuantiti keseimbangan yang baharu adalah 8 unit. Okey, so turun bawah, ya 8 unit kat sini. Okey, tetapi sekarang kita kena tentukan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna serta ditanggung oleh pengeluar kan? Kan Miss ajak ada 2 step tu. Okey, step yang pertama tu apa yang masih ingat? Miss kata tebalkan ataupun lakar semula kelok yang asal kan? Okey, so kelok yang asal kita ada D0, kita ada S0. Okey, so kita lakar semula kelok tersebut. Okey, step yang kedua tu apa? Ya, kita akan bulatkan. Bulatkan apa ya? Kuantiti yang baharu. Jadi kuantiti yang baharu kita 8 unit. So, bulatkan yang ini. Okey, jadi nanti pelajar kita akan tengok 8 unit ini kita terus bagi dia naik. Okey, fokus kelok yang berwarna biru sahaja. Okey, so 8. Naik, sentuh. Okey, sentuh ini apa? Ini kelok penawaran. Jadi kalau penawaran dia berkenaan dengan
pengeluar. Okey, cuma sekarang kita panjangkan total line itu ke sebelah kiri dulu. Okey, tadi kan Miss terus isi label P2 kan? Sekarang tak boleh dah. Okey, biarkan kosong dulu. Okey, so ini sentuh kelok penawaran. Jadi yang ini adalah berkenaan dengan pengeluar. So Miss tulis siap-siap dulu, ini adalah pengeluar. Okay, lepas tu terus bagi dia naik lagi sentuh. Sentuh kelok apa? Tengok yang berwarna biru tu. Kelok permintaan. Jadi kelok permintaan itu berkenaan dengan siapa ya? Pengguna. Okey. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Okey, dari sini ke sini, ini adalah cukai per unit. Kalau saya kata cukai per unit, kita tengok. Okey, cukai per unit kita, kalau berdasarkan soalan tadi itu, kita kata cukai per unit kita RM1 kan, masih ingat? Okey, sebab cukai per unit RM1. Okey, barulah kita dapat fungsi penawaran yang baru ini kan. Okey, so biasanya dekat sini mestilah RM1. Dengan reti kata lain, kita guna RM1.50, tolak RM1, sini akan jadi, 50 sen kat sini. Itu cara yang pertama kita tentukan. Okey, cukai per unit sama dengan RM1. Okey, selain daripada cara ini, kita ada lagi satu cara. Okey, kita cuba tengok. Nak cari harga ini, kita cuba tengok kuantiti kita apabila sama dengan 8 unit. Kita tengok, kita sentuh fungsi S kan. Fungsi S ini adalah fungsi S yang asal. Yang ini. Jadi bermaksud pelajar sebenarnya boleh gantikan 8 unit ke sini. Okey, Miss cuba tunjukkan. QS0 sama dengan 6 tambah 4P. Q sama dengan 8. Gantikan 8. Sama dengan 6 tambah P. Okey, kemudian 8 tolak 6 sama dengan 4P. So, 4P kita sama dengan 2. Dan selesaikan 2 bahagi 4P sama dengan 0.5. Nampak? Itu cara yang kedua. Okey, untuk tolong kita dapatkan nilai ataupun harga dia dekat sini. Okey, ingat tak boleh label P2 sebab ini soalan pengiraan. Okey, jadi sekarang yang seterusnya apa yang saya nak fokuskan? Okey, saya nak tentukan jumlah cukai, okey, yang dikenakan oleh kerajaan. Jadi kalau jumlah cukai, okey, iaitu hasil kerajaan lah. Kalau saya tanya hasil kerajaan, okey, rumusnya saya akan guna cukai per unit. Okey, cukai per unit, tadi saya sudah kata RM1 kan? RM1. Kita darab dengan ini cukai per unit kan? Okey, lepas tu nak cari kawasan jumlah hasil cukai itu, kita darab dengan kuantiti. Okey, dan nampak kuantiti ini merujuk kuantiti keseimbangan yang baharu kan? So, darab dengan Q1. Okey, Q1 kita 8. So, bermaksud kita tengah cari luas segi 4 ini. Okey, so ini adalah jumlah hasil kerajaan. So, lastly kita akan dapat hasil kerajaan sama dengan RM8. Okey, kan tadi Miss kata kita kata kita boleh tentukan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna dan beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar kan. Okey, kalau yang pengguna punya, cuba nampak tadi Miss sudah label pengguna. Kan sentuh kelok yang berwarna biru ini sini kan. Okey, jadi yang ditanggung oleh pengguna maksudnya bahagian atas inilah. Okey, ini beban cukai yang ditanggung oleh pengguna. Okey, jadi juga sama kalau kita nak tunjuk pengiraan dia. Okey, kita tunjuk dekat sini ya. Okey, beban cukai yang ditanggung oleh pengguna katakan. Okey, dia sama dengan kalau saya nak tanya rumus. Okey, rumus ini panggil apa? Kalau pelajar kata cukai per unit, salah sebab cukai per unit from here to here. Ataupun pelajar boleh guna cukai per unit pengguna. Barulah tepat. Cukai per unit yang ditanggung oleh pengguna. Okey, saya ulang. Cukai per unit ini per unit ya. Yang ditanggung oleh pengguna, meaning here. Okey, darab dengan yang ini. Ini apa? Kuantiti kan? Kuantiti baru. Darab dengan kuantiti yang baru. Jadi cukai per unit pengguna ini, okey, kita guna RM1.50. Okey, kita tolak 1.
kemudian darab dengan kuantiti. Kuantiti itu 8. Okay. Maksudnya 0.5 darab dengan 8 sama dengan RM 4. Okey, jadi beban cukai yang ditanggung oleh pengguna sama dengan RM4. Okey, so dengan cara yang sama, kita boleh tunjuk untuk beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar pula. Okey, so pengeluar punya bahagian bawah sini, cukai per unit pengeluar darab dengan kuantiti yang baharu. So samalah beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar, cukai per unit pengeluar darab dengan kuantiti baru. Jadi kali ini pengiraan dia, so rumus itu pelajar ubah sendiri je lah, Miss tak tulis ya. Okay, so pengiraan dia kita guna 1 tolak 50 sen darab dengan 8. So selesaikan 0.5 darab dengan 8, kita masih akan dapat sama dengan RM4. Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok. Sebenarnya selain daripada cara ini, kita ada cara lagi satu. Di mana kita guna hasil kerajaan, kita tolak beban cukai yang ditanggung oleh pengguna, jawapan dia akan sama dengan yang ini juga. Maksudnya guna yang besar punya, tolak bahagian yang kecil yang ditanggung oleh pengguna ini, balance dia tinggal sini lah. Okey, cuba tengok. Beban cukai pengguna RM4. Kalau kita tambah beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar yang bawah ini, RM4. RM4 tambah RM4, lastly, dia tetap akan sama dengan hasil kerajaan. Okey, so ingatlah inilah pengkiraan bagi cukai dengan berdasarkan raja dia. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, cuba tengok soalan yang diberikan. Diberi QS kosong sama dengan 10 tambah 2P. Jadi QS kosong dekat sini dia adalah merujuk kepada fungsi penawaran yang asal. Okey, seterusnya. Pelajar diminta tentukan fungsi penawaran yang baru QS1 jikalau cukai per unit adalah sebanyak RM2. Okey, pelajar cuba fikirkan macam mana nak dapatkan fungsi penawaran yang baru ini. Okey. Okey, jadi sekarang pelajar kena tengok ini adalah berkenaan dengan cukai kan. Seperti apa yang Miss telah bagi tahu, apabila cukai dikenakan, harga barang akan jadi lebih tinggi. Okey, sementara kuantiti dia akan menurun kan. Okey, sekarang kita nak tengok dari aspek kuantiti. So, kuantiti kita akan turun. Bermaksud nanti kita akan guna tanda negatif. Okey, kita cuba tengok. QS1 sama dengan 10 tambah 2, P itu kita buat kurungan. Okey, nampak tadi kan Miss kata guna negatif kan? Kita tolak. Tolak berapa? Cukai per unit kita 2 dekat sini. Okey, dan kemudian kita pun selesaikan sama dengan 10 tambah 2P tolak 4 sebab darabkan dia. Okey, dan akhirnya kita dapati bahawa fungsi penawaran yang baru QS1 sama dengan 6 tambah 2P. Okey, so itu adalah selepas cukai dikenakan. Lagi satu, pelajar pun tahu bahawa apabila cukai dikenakan, kan kita kata penawaran kita akan berkurang kan? Okey, sekarang pelajar cuba tengok fungsi penawaran yang asal banding dengan fungsi penawaran yang baru ini. Kita dapati bahawa kecenderungan dia adalah sama. Tetapi cuba tengok yang ini. Dari 10, sekarang sudah jadi 6. So bermaksud dia sudah berkurang lah. Okey, so itulah cara kita nak tentukan dia. So setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Okey. Dengan demikian kita pun sudah selesai bincang dasar kerajaan yang berkenaan dengan cukai. Untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang dasar kerajaan yang berkenaan dengan subsidi. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran dalam ekonomi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan loceng ini, like serta share. Okey, saya Li Kuih Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, bye-bye.